wants kita. Nak kalau kita pergi sekolah kan, pergi kelas, apa kata badminton nanti kan, kita nak pakai baju kurung lah, pakai baju blouse lah, boleh pakai baju blouse pergi kelas kan, so pakai baju kurung. So you nak kan baju kurung, needs tadi boleh jadi telekung semua tu, tapi you nak pakai baju kurung, Hasnita ke? Hasnita pula dah. Hasnuri, baju kurung Hasnuri. Okay, dan sebagainya lah. Itu wants, itu dah masuk kat sini. Dah terlepas pula saya kat sini. Dah terlajak. Wants, safety, social needs for belonging, affection, individual needs, dan ni social needs ataupun needs for belonging ni. Yang needs for belonging ni pun penting rasa kita ada kawan, ada orang yang sayang kita. You pernah ada baru-baru ni ada case dia needs for belonging ni lah, social needs ni, dia cari jodoh. Pernah came across tak? Baru minggu lepas lah sebenarnya case ni, yang dia cari jodoh di media sosial ke mana tak? Dia bagi duit 2,500 kepada seorang perempuan ni untuk carikan dia jodoh dalam tempoh 6 bulan lah. 2,500 ke? Lupa, saya tak ingat lah. Lepas tu tak dapat. Lepas tu dia pukulnya perempuan tu, berdarah kepala dia. Ada tak baca berita tu? Ada, madam. Itu dia needs for belonging, needs for affection. So dia perlukan kasih sayang sebenarnya, tapi cara yang tak betul lah kat situ. Lepas tu dah tak dapat, dia pukul pula orang tu. Dah kesalahan jenayah pula kan. And individual needs for knowledge and self-expression. Okay, marketers did not create this need. They are basic part of human makeup. Okay, ni wants. They are form of human needs. Dia adalah sejenis human needs. Okay, shaped by culture, macam saya cakap tadi, dia shaped by culture and individual personality. Contohnya kalau individual personality ni lah culture, kita sama je culture kita kan, orang Melayu sama je. Okay, individual personality ni berbeza untuk setiap individu. Kalau contohnya you lapar, contohnya kan yang muda-muda ni mungkin nak pergi McDonald's, mungkin nak pergi Sushi King, macam-macam lah sushi apa ke, nak beli makanan Korean food. Kalau saya lapar, saya nak makan nasi je lah. Nasi, goreng pisang, apalah yang tradisional lah kan. So berbeza, wants kita berbeza. Dia keperluan, tapi bila shaped by individual personality tu dia menjadi berbeza. Apa yang you nak, apa yang saya nak. American needs food but wants a Big Mac. Needs food, dia perlu makanan, tapi dia wants Big Mac. Nampak tak kat sini? Need food. Dia wants Big Mac. Dia wants Big Mac. Dia perlukan makanan tapi dia nak Big Mac. Fries. Itu beza dia. Needs and wants. They need Big Mac, fries and soft drink. A person in Papua New Guinea needs food but wants taro, rice, yams and pork. Okay, nampak beza tak? Needs sama kat sini. Tapi wants dia berbeza. Wants dia berbeza. Dia wants sebabkan oleh culture yang berbeza. Okay, kalau Melayu pula nasi lemak, roti canai, apa lagi yang biasa pagi makan, nasi kerabu kan. Okay, wants are shaped by one society and are described in terms of object to satisfy those need. Demand, ini demand dia terlari ni. Okay, when backed by buying power, ni dah ayat dia yang saya tanya tadi. Backed by buying power, maksud dia duit lah, ada duit ke tak ada duit. Buying power tu duit lah. Kalau backed by buying power, you ada kuasa untuk membeli, kuasa tu duit lah. Wants become demand. Kalau tak backed by buying power, kalau kita tak ada duit nak beli, wants dia masih kekal sebagai wants, dia tak menjadi demand. Tak menjadi demand. Okay, yang ini yang sampai wants saja. Kalau benda tu needs, dia macam tengok dia peringkat peringkat needs, lepas tu dia pergi ke peringkat wants, lepas tu jadi peringkat demand. Kalau benda tu sampai peringkat wants saja, dia tidak menarik. Marketing tak suka, marketing tak minat benda tu. Marketing suka sampai bila dia sampai demand. Marketing dia kalau sampai demand tu dia suka.
Maksudnya dia boleh create produk. Bila create produk, orang akan beli. Kalau sampai sini je, bila dia start nak create produk, bila create produk, orang tak mampu lah nak beli. Tak ada duit orang nak beli. Given their wants and resources, people demand product and services with benefit that add up to the most value and satisfaction. Okay, companies go to great length to learn about and understand customer needs, want and demand. They conduct consumer research. Kalau kita nak tahu needs, want and demand orang, memang kita kena buat consumer research. Kalau kita main agak-agak dia, tak betul Dalam consumer research tu, ada soalan-soalan berkaitan dengan apa dia punya keperluan, apa dia punya wants. Dia akan tanya juga yang berkaitan dengan demand ni. Contohnya, berapa gaji anda? Kan, berapakah apa kita panggil tu? Pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah. Dia dapat tahu pendapatan isi rumah, dia kena tahu juga berapakah tanggungan anda, apa yang anda perlu bayar. Okey, contohnya bayar anak sekolah, lepas tu kereta 2 biji, rumah sebiji kan, lepas tu tolak pinjaman bla 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 bla. So daripada situ marketers ni dapat tahu berapa you punya balance gaji tadi. Dia dah kira siap-siap tau. Itu orang marketing tu dia kira. Okey. Kalau macam kumpulan A ni balance gajinya more than 1,000 kan, ataupun more than 5,000 for example balance gaji dia. So orang ni ada demand. Orang ni demand produk ni. Maksudnya dia ada duit nak beli. Kalau ada satu kategori yang mana bila dah tolak semua dia punya gaji, tolak semua dia punya perbelanjaan, dia punya balance gaji tadi, perbelanjaan boleh ke apa kita panggil, pendapatan boleh belanja. Agaknya lah lebih kurang lah. Saya dah lupa dah term ekonomi ni dalam tinggal. Okey, pendapatan boleh belanja ni yang baki je lah yang baki tu tinggal katalah for example lagi 100 je tinggal kan, 100 je tinggal ada kalau semua hujung bulan tinggal 100 je. Boleh tak dia nak beli produk itu? Mungkin yang ni tak wujud demand. Yang untuk golongan ni, untuk produk kita dia tak wujud demand sebab produk kita more than 100 kan, lagipun dia mungkin dia nak beli benda-benda lain kan. So produk ni kita untuk kategori pengguna ni kita tolak tepi. So dia target macam tu Itu pentingnya consumer research. Analyze mountains of consumer data. So ada banyak consumer data ni. Data ni kita boleh ambil daripada mana-mana contohnya kita ada Ernst and Young. Sekejap saya tunjuk lah. Asal tak gerak saya punya ni. Aduh. Ernst and Young. Ernst. Macam ni je Ernst. Ernst and Young ni. Ernst and Young Malaysia. Kita tengok apa Ernst and Young ni buat Ernst and Young ni syarikat. Mana dia? Ernst and Young If there is no consumer, the partnership and set up how the consumer. Bila perform di partnership, kau kena dimakai akan. Okay? Tapi kalau kau ada buat agreement, mana dia tunjuk dia buat apa? Ini kalau dari segi undang-undang partnership ini, aku nak terus ada
What we do. Lambat pula internet ni. Agak lambat benar ni. Na'udzubillah. Tak ada, tak keluar. Mana dia? Buang masa lah. Contohnya Ernst & Young. Ernst & Young kalau kita nak dapatkan apa-apa maklumat, data mengenai contohnya consumer yang membeli produk kita, kita boleh tanya, kita boleh dapatkan daripada ataupun market share lah, kita nak tahu market share, kita boleh dapatkan ataupun kita minta Ernst & Young ataupun syarikat-syarikat macam ni yang marketing survey ni, dia buat kajian berapa persen kita punya market share. So ada company-company yang menawarkan servis untuk mencari maklumat berkaitan dengan market share dan sebagainya lah. So kita boleh upah saja company-company macam ni. So kita bayarlah dia. So kita boleh dapat maklumat tersebut. Dari situ kita boleh develop our strategy. Okay. Sakitnya telinga saya pakai benda ni. You all dengar saya ke tak? Saya macam cakap seorang. Dengar. Dengar, madam. Dengar, madam. Okay, saya ingat saya cakap seorang tadi. Okay, penatlah pula. Dah penat lah saya ni. Okay, step 2, designing a customer driven marketing strategy. Macam saya dah cakap banyak kali dah benda ni kan. Kayaknya dah cakap. Tapi dia ada lagi detail selecting consumer to serve, customer to serve, macam mana kita nak choosing a value proposition. Ini production concept dah belajar. Product concept dah belajar, selling concept dah, marketing concept dah, societal marketing concept dah. Lepas tu kita tengok ni apa ni, HH memang ada. HH ni Honest Loyalty Program. Kelas kita satu jam lagi hari apa? Hari Khamis tak jawab. Okey, yang ni tadi, yang mana tadi? Yang ni dah sudah tadi, ini sudah. Okey, ini designing a customer driven strategy. Saya sampai mana tadi? Saya sampai sini kan? Okey. Designing a customer driven marketing strategy tadi macam saya cakap lah, ni kita nak create strategy, marketing strategy. Aduh, sakit telinga saya ni. Marketing strategy ni we find marketing management as the art and science of choosing target market and building profitable relationship with them. Ni sudah lagi. Okay, macam mana kita nak design? In order to design our marketing strategy, yang pertama kita kena select customer to serve. Customer to serve. Ni pun sudah terang tadi, select customer to serve tu dalam bentuk segmentation. Dalam bentuk segmentation. Kita segmentkan market tu kepada few segment, kepada beberapa segment, okay, and then kita select lah which segment yang kita nak target, target which segment yang kita nak serve, okay.
Marketing segmentation and marketing targeting ni kita belajar dalam chapter 5 terserah saya chapter 3 ke chapter 5. Okay, segmentation ni kita divide market tu ikut segmentation in terms of contohlah geographic segmentation, ada personality segmentation, ada psychographic segmentation, kan macam-macam segmentation ada. Takkan nak terang sekarang. Nanti kena belajar lagi dalam topik yang akan datang tu kan. So saya tak teranglah secara detail dia. So ini adalah segmentation. So bila kita dah segmentkan market tadi, so kita kena choose target yang mana satu yang kita atau satu ataupun dua ataupun tiga yang kita nak target, yang mana kita nak tumpukan. Yang lain tu kita ignore lah. Kita tak target semua Okay, and then marketing managers must decide which customer they want to target. Saya cerita dia lah, and the level, okay, level macam mana, adakah in depth ataupun dekat surface je, timing, bila kita nak target, and nature of their demand. Kita tengok juga nature of their demand. Simply put, marketing management is customer management and demand management. Jadi kita secara ringkasnya marketing management ni kita manage our customer and manage our their demand. Then choosing a value proposition. The company must also decide how it will serve the targeted customer. Okay, ini dah cerita juga tadi dalam gambar rajah atas ni kan. Contohnya nak buat differentiation strategy ataupun dari segi positioning tu. Positioning itself in the marketplace. Brand value proposition is set of benefit or value promises to deliver to consumer to satisfy their need. Brand value proposition ni maksud dia apa yang kita boleh offer kepada customer tu untuk satisfying their needs. Satisfy their needs. Contohnya JetBlue promises to put above all by bringing humanity back to travel. Okay, ini JetBlue lah. JetBlue ni benda dah. Ini as company lah. By contrast, Spirit Airlines. Spirit Airlines ni satu jenama airlines lah. Give you fair pricing. Okay, less money, more go. Less money, more go. You bayar duit yang sikit tapi you boleh pergi banyak tempat. Homewood, banyaklah ni contoh-contoh ni. You boleh carilah jenis-jenis contoh yang lain. Itu adalah brand value proposition. Maksudnya apa benefit ataupun value yang you promise to deliver to your customer. Okay. Dia akan membezakan produk you dengan produk company lain. Macam saya cakap tadi lah, kalau macam beza apa tadi? Pizza, Domino's Pizza dan juga Pizza Hut kan. So the answer, why should I buy your brand rather than competitors? Kenapa saya should beli pizza Domino's Pizza rather than saya beli Pizza Hut? So dia kena jawab soalan tu. Okay, itu maksud dia, itu adalah value proposition Domino's Pizza. Okay, companies must design strong value proposition that give them the greatest advantage in their target markets. Okay, yang ni 5 alternative ni saya dah ajar itu last week. Okay, production concept, dah sudah product concept, macam mana production concept ni yang macam Gardenia tu kan. Product concept ni yang macam iPhone kan, iPhone. Selling concept ni macam insurance, contoh saya bagi tu insurance. Marketing concept ni banyaklah Pepsi dengan Coke contoh dia. Yang societal marketing concept ni yang dia sama macam marketing concept tapi dia lebih mementingkan kepada society as a whole, society well-being and long run interest. Okay, ini company contohnya macam beras Faiza. Pernah dengar tak ada beras, dia beras macam Faiza namanya beras Faiz. Pernah dengar tak? Dia punya packaging dia lebih kurang. So orang confused. Dia ingat dia beli beras Faiza, rupanya dia beli beras Faiz. So Faiza ni saman beras Faiz ni di mahkamah lah dan menang. Okay. Tapi dia punya irony-nya, beras Faiz ni sebenarnya anak kepada tokey beras Faiz ni sebenarnya anak kepada tokey beras Faiza. Saya pun baru tahu lepas saya baca satu artikel ni. Okey, anak je rupanya tiru produk mak dia. Faiza ni mak tu yang selalu keluar dalam Bersamamu TV3 tu kan. Sebab tu saya kata societal marketing concept ni contohnya beras Faiza. Sebab dia mementingkan juga society well-being, selalu menderma kepada orang-orang yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Itu societal marketing concept lah.
Okay, so bila berlaku macam ni, dia dah, so kena tahulah apa batas-batas company tu, walaupun company tu company anak beranak, yang Faiz tu anak dia, you still tak boleh tiru you punya competitors tu, dikira competitors walaupun company mak you, tu masih dikira competitors, so tak boleh buat sembarangan sesuka hati je, nak tiru packaging lah, nak tiru ni lah, tak boleh. Step 3, constructing and integrated marketing plan. Bila sebut marketing plan ni tadi, dia dah involving the 4Ps tadi. The 4Ps tadi, the 4Ps tadi. Product, place, promotion and price tadi. Okay. Inilah dia. Boleh baca dah sendiri. Detail dah terang tadi, dah terang dah secara detail. Yang ni pun benda yang sama juga. Okay, step 4, engage customer, build profitable relationship. Benda yang sama juga. Engage customer, build profitable relationship and create customer delight. Kita engage dengan customer, kita build profitable relationship dan kita buatkan customer tu gembira kan dengan produk yang dan servis yang kita tawarkan. Okay, so ada customer relationship marketing, CRM tadi, CRM yang saya sebut kat atas tadi. Customer relationship marketing perhaps the most important concept of modern marketing. Dulu tak ada sangat customer relationship marketing. Kalau you dulu belajar marketing, dia tak sebut pun customer relationship marketing, dia sebut marketing je kerjanya. CRM tak ada. CRM is the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by delivering superior customer value and satisfaction. So macam mana kita nak buat customer relationship marketing? Kita delivering superior customer value and satisfaction. Pernah dengar tak value and satisfaction? So dia konsep yang sama macam you belajar dalam week yang lepas week yang lepas, iaitu value and satisfaction. Samalah tu. Value ni berbaloi tak you beli barang tersebut, customer beli barang tu dia berbaloi tak dengan harga dia, dan dia puas hati tak dengan produk tersebut. Puas hati ke tak puas hati ni ada 3 keadaan lah. Tak puas hati dan juga delighted. So kita nak yang delighted tu. It deals with the aspect of acquiring, engaging and growing customer. Kemudian kita ada relationship building blocks dari customer value and satisfaction. Ini kita juga. Dan kita ada customer perceived value. Sakit bangun saya. Customer perceived value is the customer evaluation of difference between the benefit and the cost of marketing offer relative to those of competing offers. Ini the customer kan, contohlah saya beli apa saya nak cakap, saya beli apa pen ni dengan pen ni. Dia sama, company yang sama. Ni. Nampak tak? Ni. Outline kita tak panggil outline lah, marker. Ada 2. Outline dengan faster. Okay, outline dengan faster. Yang selalu famous adalah outline kan. Faster ni jarang dengar kan. Okay, so saya nak tengok customer perceive you, walaupun company nak tengok customer perceive value adalah apa yang saya evaluate, saya nilaikan the difference between benefit and the cost. Okay, katalah saya beli ni cost dia katalah RM3, yang ni saya beli faster ni saya beli RM2.50. Okay, cost ni walaupun cost dia RM3, tapi pen outline ni, marker outline ni dia tahan lama, tidak berbau busuk. Ada setengah marker kita buka dia bau dia sakit kepala kan. Lepas tu dia dakwah dia tidak mengebak tak. Kalau kita tulis ada yang setengah tu dia mengebak kan, dia jadi macam kembang tulisan tu. Yang ni faster katalah dakwah dia mengebak. So saya rasa kalau nak bandingkan 2 ni, saya prefer outline. Saya prefer pen ataupun marker outline ni. Okay, so itu adalah customer perceived value. Yang ni lebih valuable compare to faster, faster marker pen ni. Okay, itu adalah customer perceived value, iaitu customers evaluation of the difference between all the benefit and all the cost of marketing of offer relative to those of competing offers. Maksud dia produk you dengan produk competitors you, apa yang customer tu rasa ataupun dia nilaikan, adakah valuable ataupun not valuable. Okay,
Importantly, customer often do not judge value and cost accurately or objectively. They act only perceived value. Dia tak boleh judge sejelas-jelasnya. Tapi dia hanya ada perceived value. Perceived value ni apa yang dia rasa. Macam ni tadi saya kata, itu apa yang saya rasa. Orang lain mungkin lain, orang lain mungkin lain. Tapi saya rasa macam tu. Itu adalah perceived value bagi saya. Orang lain perceived value bagi orang lain. So kita ambil yang kebanyakannya lah. To some consumers, value might mean sensible product at affordable prices. To other consumer, however, value might mean paying more to get more. Okay, so lain-lain lah. Ada orang kata walaupun harga dia mahal sikit tapi kualiti dia bagus, itu adalah valuable. Okay, tapi ada orang kata biar kita beli murah tapi dapat banyak, itu baru valuable dia kata. So lain, bila orang perceive value orang berbeza. For example, a Steinway piano costs a lot, but those who own one, a Steinway is a great value. Okay, ataupun kita ambil iPhone lah bagi ada setengah orang macam saya nak buat apa beli produk yang mahal tu tapi dia punya fungsi sama je. Tapi ada setengah orang yang dia punya perceived value, walaupun iPhone tu mahal, saya tetap beli sebab iPhone tu dia berbeza dengan produk ataupun smartphone yang lain dari segi bla 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 kan. So dia punya perceived value tu berbeza. And then customer satisfaction, dia pun dah cerita dah chapter 1 dah itu, cerita lagi kan apa yang dia orang buat ni. Saya pun tak tahu kenapa nak ulang-ulang benda yang sama, penat lah cerita. Okay, number B, customer relationship level and tools. Companies can build customer relationship at many level depending on the nature of their target markets. At one extreme, the company may with many low margin customer may seek to develop the basic relationship with them. For example, P&G Tide detergent. Tide detergent ni adalah pencuci baju jenama Tide. Pernah dengar tak Tide? Ada kat Malaysia. Okay, dulu tak ada, sekarang dah ada dah. Dulu kat US ni, sekarang dah masuk Malaysia dah. P&G ni Procter & Gamble lah. Procter & Gamble ni dia keluarkan banyak jenama, banyak jenis jenama-jenama pencuci pakaian, shampoo, P&G kalau kita tengok ingatkan dia adalah competitor, rupanya dia adalah satu company yang sama. Tide, apa lagi P&G punya produk lah. Does not phone or call on all of its customers to get know them personally. Instead, Tide creates engagement and relationship through product experiences, brand building, advertising, website and social media. Ini bagus lah kalau kita buat customer relationship. Bagus. Kalau tengok kalau kita tengok banyaklah dia buat engagement, sesi engagement dengan dia punya apa tu namanya customer. Customer tu ada bermacam-macam cara, menarik-narik cara dia kan. So boleh tengok sekarang ni social media lah, banyak social media banyak dia buat engagement with customer yang mana dia panggil customer, dia raikan kan. Itu adalah salah satu juga tu. Tapi kalau customer ni terlalu ramai, contohnya P&G Tide ni kan, Tide ni customer ni terlalu ramai, so kita nak buat macam tu tak boleh lah. Ini untuk produk yang dia punya customer tu sikit boleh lah kan nak buat macam tu. Tapi untuk produk ramai dia mungkin buat product experience, boleh engagement with through product experience, macam-macam lah. So boleh lah supaya kita boleh engage dengan customer tu. For example, P&G sales representative work closely with Walmart, Kroger and other large retailers that sell Tide. In between these two extreme, other level of customer relationship are appropriate. Sudah, ini tak ada masalah dah ni. Okay, customer engagement and today's digital and social media. Macam saya cakap adalah kalau sekarang sisi engagement tu lebih banyak di digital dan juga social media. Di website, di TikTok, di Facebook, di Instagram,
Telegram, banyaklah Digital age has spawned a dazzling set of new customer relationship building tools from website, online ads, video, mobile ads, apps and blogs macam-macam lah Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram. Customer engagement marketing. Bila sebut engagement ni, dia engage dengan customer dia. Dia berhubung. Engage ni bukan bertunang lah. Dia berhubung dengan customer dia. Macam-macam lah melalui conversation. You boleh communicate dengan pengeluar kan. Live by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brands conversation, experience and community. Okay, burgeoning internet and social media have given a huge boost to customer engagement marketing. Dulu susah lah, dulu kalau kita nak buat engagement memang susah lah, mahal, dan satu lagi mahal. Sekarang ni kita just record video dan kita post saja di social media tanpa kos yang tinggi lah. So semua dah dapat tengok kan. Contohnya baru-baru ni saya tengok Mak Jenny. Kita tahu tak Mak Jenny tu? Mak Jenny sambal. Tahu tak? Pernah dengar tak? Sambal sekarang kan famous orang jual sambal. You dengar? Tahu Mak Jenny? Tak pernah dengar sambal Mak Jenny? Tak pernah. Ada tak yang tahu? Satu sambal Khairul Aming tu kan, Khairul Aming sambal dia kan. Khairul Aming kan dengar. Dia pun banyak buat sesi engagement dengan dia punya customer kan. Tapi yang baru-baru saya tengok ni adalah Mak Jenny punya sambal. Mak Jenny ni adalah mak kepada Nurhan penyanyi tu. So dia buat sambal dengan mak dia dan dia jual lah daging salai. Bangun Negeri 9 punya produk lah daging salai Negeri 9. Okay, so dia start sesi engagement dengan dia punya customer, dia punya agent tu kan. Dia buat and then dia post dekat social media so orang tengok macam ni kan. So orang rasa nak beli lagi lah macam tu lah. Dia boleh tengok lah sambal Mak Jenny dan sebagainya. Okay, alamak, ini lain-lain lah. Sambungan dia baca sendiri lah ni kan. Okay, consumer generated marketing. Brand exchanges created by consumer themselves, both invited and uninvited, by which consumers are playing an increasing role in shaping their own brand experiences and those of other consumers. Okay, consumer generated marketing. That might happen through uninvited consumer to consumer exchange in blog, video sharing, site. Ni consumer generated marketing ni maksudnya consumer tu yang consumer yang dah beli barang kita tu dia buat marketing. Dia buat marketing untuk promote barang kita. Kita tak suruh pun. Itu dia review lah produk kita. For example kan, review secara percuma, video sharing, social media kan. Contohnya dalam Facebook ni, saya ni ada akaun Facebook so saya tengok anak saya selalu lah aku tengok Facebook bukannya best pun. Dia kata tengoklah TikTok. Saya pula suruh dia tengok TikTok. Okay, contohnya ada dia upload video. TikTok pun banyak lah. Ini pun banyak dari TikTok pun. Dia punya ni kan, daripada Facebook ni banyak pun daripada TikTok. Okay, contohnya apa nama dia tu? Racun Shopee Malaysia apa tak kan. So dia promote lah produk apa dia dah beli kat Shopee kan. So ramai orang post kat situ. Satu group tu tajuknya Racun Shopee. Saya tak tahulah you ada akaun Facebook ke tak. Saya selalu tengok jugalah, tengok kan Racun Shopee tu macam best je kan. Kita pun macam wow kan. So dia orang yang beli tu, dia Shopee tak suruh pun review kan. Ataupun kedai yang dia beli kat Shopee tu tak suruh pun review produk dia, tapi dia nak review. Itu kita panggil consumer generated marketing. Dia review lah, dia beli almari, dia letak dekat dia ambil gambar, buat video, dia letak dekat ni Racun Shopee. Racun Shopee apa hari ni kan, aku tak tahu dia. Itu adalah kat TikTok pun banyak. Kat TikTok kalau you suka TikTok, dekat TikTok pun banyak. Dia review produk.
yang dia beli video sharing site macam tadi lah racun Shopee tadi, social media and other digital forum. But increasing companies themselves are inviting consumer to play a more active role in shaping product and brand content. Ini yang baru yang terbarulah di Malaysia kini consumer generated marketing. Okay. Okay, partner relationship management PRM tadi partner relationship management. When it comes to creating customer value and building strong customer relationship, today's marketers know what they cannot to know that they cannot go it alone. They must work closely with variety of marketing partners. Dulu buat seorang pun tak apa, tapi sekarang ni dia lebih baik kalau dia partnering kita panggil dia partner relationship marketing. Partner relationship management means working closely with partners. Partners ni siapa? In other companies, in other company department and outside the company to join bring greater value to customer. In today's more connected world, every functional area in the organization can interact with customer. Marketer must also partner with suppliers. Inilah dia partner relationship management ni. Maksudnya marketing kena yang pertama sekali dia kena partner dengan department lain dalam company tu. HR, finance, operations dan sebagainya. Lepas tu marketers juga kena partner dengan suppliers. Dia tak boleh buat supplier ni macam orang suruhan dia ke apa ke, dia kena buat supplier ni partner dia. Maksud dia apa kita panggil dia? Apa kita panggil dia? Dua-dua memberi faedah kepada dua-dua sumbangan kepada dua-dua tu adalah memberi faedah kepada dua-dua belah pihak. Okay. Channel partners and other outside of the company dan juga yang lain distributors suppliers ni orang yang bekalkan bahan-bahan mentah lah, bahan-bahan work in process dan sebagainya. Okay, and then yang lain tu contohnya distributors, agent dan sebagainya. Marketing channel consists of distributors, retailers and other who connect the company to its buyer. So partner tadi orang yang connecting the company to the buyers tu, orang di antara tu kita panggil dia partners. The supply chain ataupun supply chain lah describe a longer channel stretching from raw materials to component to final product and carried to the final buyer. Through supply chain management, companies today are strengthening their connection with partners all along the supply chain. Daripada suppliers sampailah kepada retailers. Okay, ni pun yang step yang last tadi lah, capturing value from customer to create profit and customer equity. Okay, ni step yang last tadi. Kita capture value from customer. Ni kita dah jual semua, kita dah lepas tanggungjawab kita nak mencari jenis produk, strategi segala bagai tu. Ini adalah masa untuk menuai hasil dia. Step 5 ni barulah kita tuai hasil dia. Involve capturing value in return from in form of sales, market share and profit. So apa yang kita dapat setelah kita berempas pulas ke atas ni, step 1, step 2, step 3, step 4, kita dapat high sales, jualan yang banyak, market share yang tinggi. Contoh tadi macam KFC tadi 40% market share kepada 50% market share, and profit of course. By creating superior customer value, the firms create satisfied customer who stay loyal. Macam saya cakap tadi lah, bila kita bagi barang yang bagus kepada customer kita, dia akan loyal dengan kita dan buy more of our product. It means greater long term returns for the firm. Bila they buy more of our product, so kita akan dapat profit, macam Colgate tadi kan. So kita bila dia beli produk kita kan, lagi dan lagi berzaman-zaman lamanya, so dia akan kita akan dapat long term profit, long term profit for the firm. Here we discuss the outcomes of creating customer value. Customer loyalty and retention, market share and share of market and share of customer and customer equity. Okay, creating customer loyalty and retention.
Good customer relationship management create customer satisfaction. Ni dah cerita tadi, bila dia satisfied dia loyal dengan kita. Bila dia satisfied, contohnya kita suka dengan Colgate tadi, jenama Colgate, dia akan loyal dengan Colgate tadi and talk favorably about to others about the companies and its product. So dia akan cakap benda-benda baik je pasal produk tersebut. Contohnya Colgate ni aku guna daripada zaman kecil gigi aku kan, putih macam Colgate tu sendiri kan. So dia cerita baik je, so orang lain akan beli juga produk dia. Word of mouth marketing nama dia. The aim of customer relationship management is to create not only customer satisfaction but also customer delight. Keeping customer loyal make good economic sense. Benda yang sama yang saya cerita ni. Okay, growing share of customer. Share market share tadi lah yang cerita macam satu bulatan tadi ada banyak dalam dia. So macam KFC berapa persen dia capture market of the fast food market tadi dan sebagainya lah McDonald's berapa dan sebagainya. Beyond simply retaining good customer to capture customer lifetime value, good customer relationship management can help marketers increase their share of customer. The share that they get the customer purchasing in their product categories. Ni kalau share of customer. Tadi saya cerita share market share, ni share of customer. Share of customer adalah the share they get from the customers purchasing in their product category. Kalau kita ada banyak keluarkan produk kategori, so kalau contohnya PNG kan, PNG tadi kita dah cerita dia ada banyak kategori lah. Salah satunya adalah Tide. Pencuci baju jenama Tide. So Tide ni dia mewakili daripada jualan company kita berapa persen. Dia contribute berapa persen kepada jualan company kita. Itu kita panggil dia share of customer. Okay. Thus banks want to increase share of wallet. Supermarket want to get more share of stomach. Kakak companies share of garage and airline want to share of travel. Oh dah tinggal sini. Okay. Alright. To increase share of customer, firms can offer greater variety of current customer. Macam mana ni Okay, building. Terima kasih. Customer equity. Ni customer equity. Equity ni dia punya perkataan asal dia equal, equal, kesamarataan. We can now see the importance of not only acquiring. Nak. Ini guna. Ini kalau boleh saya kena bayar. Boleh tak Okay, gini. Right. Kau ni saya tadi. Okay. Customer relationship management take long ni ke pasal apa tadi? Equity tadi kan, kesamarataan not acquiring customer but also keeping and growing them. Kita bukan saja nak duit daripada customer tu, tapi kita nak simpan dia, keep dia beli barang kita, jangan dia pergi ke orang lain, dan growing them dan tambahkan dia. The value of a company comes from the value of its current and future customer. Customer relationship management can take a long-term view. Customer want not only create profitable but also own their life. Benda ni. Customer equity total combine customer lifetime value for all of the company's current and potential customer. Blah 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 blah. Ni pun dah cerita tadi. Building the right relationship with the right customer. Okay, kita stop kat sini lah Ni saya merahkan dia. Saya merahkan dia sebab kita berhenti kat sini. Boleh tak? Tak tahan dah saya penat sangat. Boleh. Sakit bahu dah saya Boleh, menekan benda ni. Okay. Boleh. Okay, kita sambung lagi hari Khamis pukul 12.01. Ada lagi sejam Okay, minggu depan ada test. Saya tak pasti dia online ke tak, tapi baru dapat memo hari Jumaat hari tu. Hari Khamis hari tu. Kita kena buat secara face to face. Tapi tak tahulah apa cara tu, tak pasti lagi masih di awang-awang lagi. Okey, tak apalah, kita stop kat sini dulu, kita jumpa minggu depan. Jangan lupa isi attendance. Attendance saya dah bagi dekat group masing-masing, group WhatsApp masing-masing ada
ke tak ada? Ada tak segi group? Ada. Group pula dah, link attendance. Ada. Ada okey, isi attendance. Kita jumpa lagi hari Khamis lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, madam. Bye. madam. Okay, Thank you, madam. Alright. Thank you, bye. madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, ya, ya. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Okay, bye Konya. Terima kasih, madam. Okay, Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Mama Terima kasih, madam. Jimmy, madam. Faizan, bye Anis. Terima kasih, madam. Saja je awak ni kan? Okay, Okay, bye. terima kasih, madam. Bye-bye, madam. Okay, bye-bye. Okay, dah Bye. lagi rehat.